Assalamualaikum. Selamat malam guys. Okay, selamat malam. Malam ni kita berlatar belakangkan laundry, Dobi. Okey. Hujan atau apa basah. So tak ada apa-apa nak buat, sambil-sambil tu kita boleh sembang-sembang malam ni. Dan aku nak sentuh tentang program latihan khidmat negara atau PLKN yang baru 3.0 2024. Yang menjadi isu besar baru-baru ni, yang diperdebatkan begitu hebat ya. Jadi program ni katanya akan mengambil pelatih baru dari golongan belia yang kata-katanya lepasan sekolah, tetapi ada kecoh mengatakan bahawa dia akan juga sampai umur 35 tahun. Dia ada orang kata gila. Apa kau nak buat dengan umur 35 tahun? Nak berlari. Nanti ada orang kata di dewan makan, dia ni tidur macam tu kan. So, apa yang aku tengok juga ada gambar-gambar keluar, diedit, ada uniform PLKN dengan orang gemuk, macam-macam lah. Okay. Jadi aku pada awalnya aku pun tak setuju lah macam mana sebuah program khidmat negara yang dulunya rata-rata dia ambil dari kalangan orang-orang pelajar-pelajar lepasan sekolah, tapi kali ni sampai 35 tahun. Jadi itu adalah mustahil kerana anggota tentera pun tidak akan sampai ke umur itu untuk di awal latihan, memandangkan latihan yang berat dan juga tempoh yang panjang dengan latihan ala tentera. Tidak mungkin mereka bertahan 35, itu dah lewat sebenarnya. Seorang tentera pun sampai umur 20 lebih je macam tu. Jadi netizen marah dan mengejek lah, menyalahkan Menteri Pertahanan Tok Mat Hassan dan juga ATM dan juga perangka gerakan atau perangka program ni. Jadi guys, sebenarnya ramai yang salah faham. Kementerian Pertahanan ada keluarkan kenyataan bahawa program itu sebenarnya disalahartikan quote tu sehingga 35 tu. Kalau korang baca balik dalam kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, program ini memang mengambil pelajar lepasan sekolah, tetapi kepada mereka yang tidak dapat melanjutkan atau menyertai program ini, program ini diwajibkan jika mereka dah disenaraikan, mereka boleh menangguhkan sehingga umur 35 tahun. Bermakna daripada umur 18, 35 tahun, ada berapa tu? Banyak. Jadi tempoh tu panjang. So mereka tetap kena buat lah macam tu. Apa yang aku faham lah ya. Korang baca balik. Jadi jangan menyalahkan kerajaan sepenuhnya. Tapi aku ada kenyataan aku sendiri, yang mana aku tadi bercakap dengan kawan aku. Kami balik daripada Shah Alam tadi. Dalam kereta kita menyembang tentang apa sebenarnya tujuan PLKN ni dibuat lagi. Setelah dulu pernah PLKN ni dibuat zaman Dr. Sri Najib, tak salah aku kan. Kemudian pernah dimansuhkan, dijalan lagi, kemudian ditutup terus, dimansuhkan terus. Tiba-tiba sekarang program ini nak dilaksanakan lagi. Jadi kita tahu sebenarnya PLKN ni apa, untuk membawa agenda ataupun doktrin patriotik kepada negara, di samping memberi mereka nilai jati diri secara ala tentera, macam tu lebih kurang. Okay? So boleh komen di bawah, bagi aku feedback kalau apa yang aku sebut salah. Tapi dari satu sudut pandangan tentang keadaan negara yang hari ini agak begitu tidak stabil, dengan masalah keuangan negara, ekonomi yang tak terurus dan sebagainya, jumlah yang dibelanjakan untuk khidmat negara ini, aku merasakan agak tidak apa kata orang, no return, tidak pulang balik. Maksudnya kalau kita bisnes, kita panggil ROI, return of investment. So untuk invest dalam khidmat negara ni, aku tak nampak investment tu akan dapat balik return.
Kenapa? Aku mungkin agak ketinggalan ke belakang bila menyebut bahawa anak muda sekarang ni apa pun dilakukan, nilai patriotisme terhadap negara mereka sangat rendah berbanding kita dulu. Kenapa? Kita dulu sebenarnya tidak perlu latihan sebegini, tetapi kita nilai patriotisme itu tinggi kerana apa? Kerana kita menjaga kemerdekaan itu. Dan kita merasakan bahawa kemerdekaan yang dicapai dengan darah dan juga dengan ini harus dijaga rapi. Bukan mudah nak mendapatkan kemerdekaan. Jadi nilai patriotik kita tinggi nak menjaga negara. Malangnya sekarang ini pun bulan kemerdekaan itu pun dah tak ada kemeriahan yang macam dulu, kesungguhan kita nak menyambut macam dulu, dan banyak kepada bulan Persatuan Malaysia, Hari Malaysia nak seimbang lah. Nilai patriotisme tak ada. Rangkaian kali ini akan pusat latihan polis kamp wataniah ya. Bagi aku itu adalah agak kritikal, di mana kita menggunakan aset yang sebenarnya diperuntukkan untuk anggota keselamatan. Walaupun wataniah itu kamp di banyak kosong, tapi ada perkara dalam itu yang membuatkan kita sepatutnya memberikan ruang untuk mereka menjalankan tanggungjawab. Dia menjimatkan sedikit berbanding dulu kita gunakan resort dan sebagainya sebagai pusat latihan, dan kita membelanjakan ruang yang besar. Pada masa itu kami tak setuju, tapi keuangan negara kita masa itu agak kukuh, jadi pembelanjakan itu tidak terasa. Sekarang dalam keadaan ini, dan cuba kita sampaikan kepada anak-anak ini to serve our country, menyumbang ataupun jadi sebahagian daripada tentera simpanan ataupun orang kerahan macam di Thailand. Mereka pulang ke rumah dan tidak ada lanjutan. Thailand dia ada kerahan, tetapi mereka aku baca tadi berapa yang 100,000 lebih yang dilatih oleh ke dalam unit tentera darat mereka, tentera laut dan udara. Jadi mereka bazirkan wang untuk latih anggota tentera mereka simpanan ni, kerahan ni, semua serapkan ke dalam unit-unit tentera darat, tentera laut dan udara mereka. Jadi kalau mereka berbelanja besar, then all the participant ataupun peserta diserap masuk ke dalam unit-unit dan bertugas roblok selang beberapa kilometer roblok. Mereka ni lah yang dihantar untuk negara kita. Sorry to say, aku bukan nak membangkang kerajaan, tapi aku tidak nampak return of investment yang kita letakkan yang begitu besar. Jadi macam mana pandangan orang? Nilai patriotisme anak muda sekarang memang sangat berkurangan, dan mereka seakan tidak peduli apa will be happen dalam negara ni, apa nak berlaku dalam negara ni. They don't care. Mereka kata, we have army, we have police, kita ada banyak askar kerahan yang boleh buat. Why do aku yang nak masuk, kenapa aku pula yang nak pergi? Dan yang mereka mungkin lebih seronok di situ, create a moment pengalaman, tapi dia tidak memberikan, pada aku tidak memberikan investment return dalam keadaan sekarang, dalam keadaan negara yang begitu kritikal dengan masalah kewangan dan sebagainya. Okay, it's okay kalau kita nak buat, no problem, boleh, tetapi keadaan
keadaan tidak mengizinkan, negara begitu parah dengan nilai kewangan, dan apa sepatutnya belanjaan itu mungkin disalurkan kepada badan-badan ataupun agensi-agensi lebih memerlukan. Begitu pandangan aku, kan. So itu cuma pandangan duit shilling aku lah. Dan selebihnya itu terserah kepada kerajaan. Tapi bagi aku, no return. Thailand, Korea, mereka ada tentera kerahan. Dia ada kerahan. Kita mengambil konsep kerahan, tapi sebagai latihan untuk train orang kita dengan nilai patriotisme dan juga jati diri. Sorry to say lah. Jadi aku mungkin berbual kosong pada kawan-kawan kata, no fact alone. Ya, no fact. Jadi aku nak bawa orang berfikir, adakah jumlah bilion ringgit yang kita belanjakan ini untuk melatih anggota PLKN di dalam kem-kem dan juga pusat latihan tentera dan pelapor polis, adakah berbaloi? Kita akan menambah pekerjaan kepada anggota. Kerana apa? Mereka ada tugasan lain. Kalau di pelapor, mereka melatih polis-polis baru. Kalau di kem tentera, mungkin mereka melatih orang yang baru, dan kemudian untuk digunakan dalam simpanan atau kerahan. Tapi PLKN dan habis dia go back, dia balik rumah dan dia lupakan. Dia ada gambar happy selfie macam tu. Tapi bagaimana cadangan kalau kita buat? Mereka ni terus dikerahkan menjalani latihan ala tentera, ala kepolisian di dalam unit-unit askar wataniah dan juga pusat-pusat latihan polis, yang seterusnya mereka diserapkan terus menjadi simpanan wataniah ataupun sukarelawan polis. Ada number, ada ID, dan bila mereka diperlukan, panggil, bayar macam biasa, bayar mereka allowance. Daripada kita buat, jadi kita tak dapat apa-apa. Mereka balik dan dia semua lupakan, hanya kenangan berselfie dan bercerita, oh aku dulu pernah di PLKN itu dan DAP. Tapi apa peranan mereka to serve their country? Apa peranan mereka untuk menjaga ataupun untuk berbakti kepada negara? No. Nah, ini duit shilling aku lah, tadi pandangan duit shilling aku lah. Kalau kerajaan nak dengar, bagi mungkin agak berat, tapi at least kita belanja dan mereka sudah ada nilai ketenteraan dan kepolisian, yang mana jika mereka berminat, mereka terus masuk SP, sukarelawan polis, boleh dikerahkan dalam SJR memandangkan anggota regular kita kekurangan yang banyak sangat, dan biar anggota-anggota regular kita yang polis lah menjalankan tugas untuk menjaga keselamatan dan juga membatasi wilayah. Dan juga dengan tentera, melatih tentera baru diserap dalam unit simpanan. Kemudian kalau mereka rasa ada keinginan nak serap ke regular, dia boleh pergi ke regular, boleh jadi askar penuh masa macam tu. Itu pandangan bodoh aku lah. Tapi sekadar itulah kenaan aku kepada PLKN. Adakah mereka lebih berbaloi untuk dilatih dalam keadaan negara kita mengalami ekonomi yang begitu kritikal, dan adakah kerajaan merasa itu adalah satu pelaburan yang berbaloi atau pelaburan yang boleh mendatangkan hasil? Kalau nak cerita politik, dia akan jadi lain. Tapi at least kita minta kerajaan fikirlah ya, untuk memberikan lebih kelegaan buat masa ini kepada masyarakat. Tahun depan lebih parah ekonomi. Kenapa tak duit yang sepatutnya dibelanjakan ke membantu ekonomi lebih diutamakan daripada latihan sebegini yang bagi aku bukan tak ada return, low return. Macam tu. Itu sahaja daripada aku, kawan-kawan. Selamat malam, bye-bye, assalamualaikum.